Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan mengajar tuan dan puan bagaimana kita nak mengubah suai sesebuah teks. Okay. Tuan puan buka terlebih dahulu Microsoft Word. Okay, di bahagian text area ini, tuan puan boleh type apa-apa perkataan atau dalam bentuk karangan, ataupun tuan puan boleh guna kaedah ringkas, iaitu type sama dengan RAND, buka dan tutup kurungan. Okay, cara ini adalah shortcut untuk mewujudkan teks di dalam Word. Okay, enter. Okay, selesai kita tekan enter, akan kelihatan beberapa buah perenggan dan teks. Okay, jika tuan puan nak tengok berapa jumlah patah kata untuk keseluruhan teks ini, tuan puan boleh tengok di bawah ini, di bahagian word information. Okay. Jika tuan nak mengira sesebuah teks di dalam perenggan, tuan puan boleh highlight satu perenggan tersebut, kemudian tengok di bawah, dia akan pamerkan jumlah teks dalam sesebuah perenggan, dan belah kanan ni adalah keseluruhan untuk semua teks dalam sesebuah dokumen. Okey. Untuk mewarnakan ataupun untuk mengubah bentuk font di dalam teks ini, okay, sebagai contoh saya highlight beberapa patah kata. Kemudian untuk mengubah bentuk font, tuan-puan boleh tengok dalam home, kemudian tekan font, kemudian di atas ni terdapat bentuk font. So tuan-puan boleh pilih. Kebiasaannya, jika surat khabar, dia akan menggunakan Times New Roman. Okay, Times New Roman. Ini kaedah yang digunakan di dalam surat khabar. Jika tuan-puan nak guna yang lain, terpulang. Untuk yang ni saya akan guna sebagai Arial. Kemudian saya nak tukar saiz tulisan. Saiz tulisan tu berada pada sebelah bentuk font. Jika tuan perasan, akan ada numbering di sini. Ini merupakan font size. So tuan-puan boleh select by number. Okay, so makin kecil nombor, semakin kecil dia punya saiz tulisan. Jika besar nombornya, besarlah saiz tulisan. Sebagai contoh, saya ambil 14. Okay, ataupun jika tuan-puan nak guna kaedah lain, di sebelah numbering font size ni ada increase font size dan decrease font size. Tuan-puan boleh tekan saja, so dia akan tunjuk efek dia. Okay, sebelah decrease size ada satu command yang dinamakan sebagai change case. Okay, jika kita klik pada change case, akan ada 5 pilihan. Okay, sebagai contoh, untuk teks ni dia merupakan huruf pangkal yang pertama saja yang besar. Okay, so jika tuan-puan nak letak semua huruf besar, tuan-puan boleh klik pada uppercase. Secara automatik dia akan tukar jadi dalam tulisan yang besar. Okay, jika ambil lowercase, semua huruf jadi huruf kecil. Okay, capital each word ni adalah huruf pangkal yang besar. Jika tunggal adalah sebaliknya. Okay, yang ni saya akan ambil sentence case. Okay, kemudian jika tuan-puan nak
bagi teks tersebut nampak tebal, tuan-puan boleh klik pada B ataupun guna shortcut Ctrl B. Okey, ini adalah untuk bold. Okey, sebelahnya adalah I bermaksud italic ataupun Ctrl I. So dah akan sengit sedikit. Okey, U di sebelah ni adalah underline ataupun Ctrl U. Jika tuan perasan dekat sebelah U ni ada anak panah, tuan-puan boleh pilih jenisnya. So standard memang guna underline. Jika tuan-puan nak ubah boleh gunakanlah ada underline. Okey, double underline. Okey, sebelahnya adalah strike through. Okey, strike through ni dia akan meletak garisan di tengah tulisan. Sebagai contoh, saya type dekat bawah ni, hadir, tidak adil. Sebagai contoh, kaedah ini tuan-puan boleh guna strike through. Sebagai contoh, highlight pada yang tidak berkenaan, kemudian strike through. Kebiasaannya orang akan guna by pen, tapi Word ada bagi option ni, so tuan-puan boleh guna jika perlu. Okey, sebelah strike through akan ada subscript dan superscript. Ini merupakan tulisan kecil, sama ada dia letak di bawah teks ataupun di atas teks. Bagi contoh, sama-sama. Biasanya orang akan tulis penuh. Jika tuan-puan nak buat shortcut, tuan-puan boleh buat begini, sama, kemudian letak 2 dahulu, kemudian highlight pada nombor 2, kemudian tekan subscript. So akan ada 2 kecil di bawah. Ataupun kalau kita klik pada superscript, dia akan ada belah atas. Selesai kita guna, tuan-puan kena deactivatekan superscript ataupun subscript. Jika tidak, dia akan jadi superscript. So bila dah deactivate, dia akan kembali kepada asal. Okey, sebelah superscript adalah text effect. Okey, cara nak gunakan, ada kata tuan-puan nak highlight ataupun nak bagi efek untuk sesetengah teks, tuan-puan highlight saja teks tersebut, kemudian klik pada text effect, kemudian tuan-puan boleh pilih dia punya jenis. Okey, jika nak tukar warna, tuan-puan boleh klik balik pada text effect. Kemudian bawah ni ada option yang lain, iaitu glow, outline dan lain-lain. So tuan-puan boleh ubah sesuai. Outline ni adalah dia punya borderline. Okey. Okey, sebelahnya, sebelah text effect adalah text highlight color. Text highlight color ni berfungsi macam kita guna pen highlight. Okey, kadang ada notes yang penting kita akan highlight. Itu jika kita gunakan pen. Jika dalam Word, tuan-puan just highlight pada teks tersebut, tuan-puan klik pada text highlight color, kemudian pilih je warna yang tuan-puan suka. Okey, kalau ayat tu panjang, highlight saja, kemudian ambil text highlight color. Okey, text highlight color ni adalah warna untuk background, okey, di sebalik tulisan. Jika tuan-puan nak warnakan tulisan, tuan-puan boleh guna text color.
ataupun font color. Sebagai contoh, saya nak tukarkan overall perenggan kedua ini. Kemudian saya klik pada font color. Kemudian pilih warna yang tuan-puan suka. Kemudian dia akan berubah warna. Okey, jika tuan-puan nak kembali ke dalam bentuk asal, okey, sebab kat sini ada macam-macam text effect, ada underline. So kalau kita nak bagi balik dalam bentuk yang asal, tuan-puan boleh highlight ke semua teks yang ada di sini. Kemudian dekat dalam font, di atas kanan ada clear all formatting. So tuan-puan klik saja clear all formatting. So efek-efek seperti text effect, font, bold, font italic akan hilang, kecuali teks highlight color yang tidak hilang. So untuk yang ini, jika tuan-puan nak kembali kepada asal, highlight saja. Okey, kemudian klik balik pada text highlight color, ambil no color. Itu saja. Okey, sekian, terima kasih.